Tes satu dua. Tes satu. Satu dua satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tengah hari yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama berhimpun di rumah Allah ini dengan tujuan untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita dapat menghidupkan akan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keadaan kita di hari Jumaat yang mulia ini, Allah senantiasa merahmati hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, meredai akan hidup kita di dunia dan juga di akhirat, diberikan kekuatan iman dan amal saleh kepada kita, diberikan kesihatan yang baik dan juga dilimpahi rezeki yang halal lagi barakah kepada kita. Dan terutama sekali kita memohon dan mengharapkan agar Allah menghimpunkan kita ini di kalangan hamba-hambanya yang salihin, dan mudah-mudahan juga Allah memilih kita untuk memasuki syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati sekalian, dah lama kita tak bertazkirah, tak berkuliah, dan rasanya rindu juga rasanya kita nak menyampaikan perkara-perkara penting yang patut kita ambil tahu dan kena ambil tahu, khususnya berkenaan tentang ujian Allah yang menimpa kita ketika ini, iaitu ujian tiada lain tidak bukan seluruh dunia menghadapinya, termasuklah negara kita di Johor ini dan Malaysia amnya, yang mana semua sedia maklum. Ramai orang bertanya kenapa kena COVID-19 ini ataupun 19 ini. Tuan-tuan, kita kena percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kehendak dan juga kemahuan Allah taala. Kita tak boleh menghalang. Walaupun apa bentuk pun yang kita mohon supaya ianya tidak berlaku, tapi Allah kata, aku nak benda itu berlaku. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita disuruh sedar bahawa itu semua adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bagi sakit dan Allah boleh bagi juga kita punya kesembuhan. Allah bagi kita ujian, Allah bagi kita peringatan. Allah bagi kita bala, Allah suruh ingatkan dia supaya cinta kat dia, supaya dekatkan kat dia. Itu sebabnya Allah bagi begitu, tuan-tuan. Kalau tidak, ramai yang asyik nak berperang aja. Kita ni asyik nak berperang ni, tuan-tuan. Perang mulut lain cerita, perang hati lain cerita. Perang pun dah tentu perang-perang senapang dengan mesin gun pun dah tentu juga. Yang paling teruk, tuan-tuan, kita perang antara kita dengan makhluk-makhluk yang ada dekat dunia ini. Ini, tuan-tuan, kenapa?
Kan Allah ingatkan kita, Allah tak akan turunkan bala, tuan-tuan. Kata Allah, Zaharul fasal fil ardi wal bar. Allah kata segala bentuk-bentuk kefasidan ataupun kemungkaran atau bentuk-bentuk bencana, semuanya adalah perbuatan daripada manusia juga. Aidin nas tu maknanya bentuk daripada perbuatan-perbuatan manusia. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak lakukan benda yang memurkai Allah ataupun yang mendatangkan kemurkaan Allah, sudah tentu balak ni tak timbul, tuan-tuan. Balak yang kita hadapi sekarang ni tak timbul, ataupun ujian yang besar sekarang ni tak timbul. Sebab semuanya ingatkan Allah. Oleh kerana kita ni ramai dah antara kita yang lupakan Allah Ta'ala. Bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan ni orang baik-baik belaka lah. Orang masjid, orang surau ni baik-baik belaka. Mudah-mudahan, amin. Tuan-tuan, ada sebagian golongan kita ni, dia anggap benda ni, dia kata menyusahkan. Dia kata benda ni kalau boleh tak ada wujud dalam dunia ini, ataupun tak payah ada. Contohnya macam yang kita hadapi hari inilah, tak perlu ada dan tak payah ada, kata. Tapi kalau tak payah ada sampai bila-bila, tuan-tuan, kita tak akan ingatkan Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Allah tu sayang kat kita sebenarnya. Sebab tu Allah bagi ujian ni, suruh kita ni sayang kat dia, hampir kat dia, suruh dekatkan kat dia. Sebab tu tajuk saya hari ini tajuk bebas berkenaan tentang perkara inilah, tuan-tuan. Sebab ramai yang tak berapa jelas, tak berapa faham. Sebab ada yang mengingkari rukun iman yang ke-6 ini, tuan-tuan. Dia kata ini semua menyusahkan, ini semuanya sebagainya lah. Ada mengatakan ini semua adalah Allah tak sayang kita. Allah ini dia kata menzalimi dia. Subhanallah, tuan-tuan. Allah tak pernah menzalimi kita. Kita yang sentiasa menzalimi diri kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, sejak kita bangun daripada tidur tadi, Allah sayang kita, dibangunkan kita balik. Dia sambungkan nyawa kita. Agak-agaklah, tuan-tuan, kalau nyawa kita tak sambung hari ni, salah seorang daripada kita, mungkin kita semayangkan kat depannya sebagai jenazah. Maknanya Allah, itu pun Allah sayang. Pasal apa, tuan-tuan? Kalau dia lama lagi hidup dekat dunia, mungkin banyak lagi dosa yang dia bawa. Sebab tu dia, aku ambil, kata Allah Ta'ala. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau dah gitu kaedahnya, tuan-tuan, kita ni kena sayang pada Allah Ta'ala dengan sesayang-sayangnya. Bukan sekadar di pinggirannya sayangnya itu. Bukan sekadar kata orang tu, kita sembahyang 5 waktu dah cukup. Cuba tuan-tuan bayangkan, Allah bagi kita satu nyawa tadi yang saya maksudkan. Nyawa tu maknanya tak ada yang boleh bagi nyawa kecuali Allah Ta'ala. Yang boleh menyambung nyawa ke, boleh memendekkan nyawa ke, semua Allah Ta'ala. Ini kerja dia. Tuan-tuan bangun, kalau ikut kaedahnya, tuan, kalau ikut sunnah Rasulullah, kita kena baca doa patutnya. Baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada sebagian kita ni baca, tuan-tuan, kalau baca Alhamdulillah, kalau tak baca tu, lepas ni tolong bacalah. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni terlupa, tuan-tuan. Doa tu kalau anak cucu kita cukup hafal benda tu. Begitu juga, tuan-tuan, dah bangun, doa sekejap, ya Allah, aku bersyukur kehadrat-Mu, ya Allah, kerana Kau panjangkan umurku hari ini, Kau tambahkan umur aku 1 hari ini. Syukur tu maknanya, tuan-tuan, kita dah dekat dengan Allah, sebut nama Allah. Mana kita dah mula sayang pada Allah. Itu kita bersyukur. Sebab kita dah dapat lagi 1 hari, Allah sambungkan nyawa kita. Lepas itu, tuan-tuan, pergi bilik air. Berjalan kaki nak pergi bilik air, tuan-tuan, tujuan niat kita nak ambil wuduk ke, nak bersihkan diri, pun dapat pahala. Kalau Allah tak beri jalan itu, tuan-tuan, melangkah ke bilik air ke, bilik mandi ke, agak-agak boleh tak kita pergi ke bilik air? Tak boleh, tuan. Itu semua kerja Allah.
Allah yang menggerakkan kita pergi ke bilik air tu. Dengan apa? Kaki. Kalau tak ada kaki, contoh kaki tak ada, boleh bergerak, tapi amat sukar tuan-tuan. Itu pun semua kita kena fikir, kena ambil tahu. Baik, lepas tu dah pergi ke bilik air, tuan-tuan jangan terus masuk. Masuk tu sebelumnya baca doa. Ini semuanya dah diajar kita tuan-tuan, dah diajar pada kita. Masuk bilik air baca doa, lepas tu keluar bilik air baca doa. Ni semua dah diajar pada kita. Jadi sepatutnya kita ni beramal dengan apa yang telah diajar pada kita. Jangan kita ni terima ilmu tapi tak beramal. Minta maaf tuan-tuan, kita hari ini tuan-tuan, ilmu dah banyak. Saya anggap tuan-tuan ilmu dah banyak ni, tapi beramal dengan ilmu agak-agak kita buat tak? Kita dah ada ilmu, tapi kita buat tak ilmu kita yang kita dah dapat tu? Itu tuan, itu kesilapan kita sebenarnya. Kita dah tahu kita kena buat, dah tahu kena amal, dah beramal, barulah kita sampaikan kepada kita, pada saudara mara kita, khususnya yang dekat dengan kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita, ibu bapa mentua kita dan sebagainya lah. Lepas tu barulah jauh sedikit, jiran tetangga kita. Kena sampaikan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi masjid, jangan berdunung saja pergi masjid, pergi surau, tak. Mesti ada tegur sapa dengan jiran tetangga kita. Assalamualaikum Tuan Haji, Assalamualaikum bang, adik, jom surau, jom masjid. Tak boleh ke? Itu pun salah satu daripada kita ikut sunnah, ajak orang ke masjid surau. Tuan-tuan, patutnya begitu. Dia nak ikut tak nak ikut tu soal kedua, tapi ajak tu penting. Ajak orang tu penting. Ya tuan-tuan, jadi kita nak balik pada Allah ni tuan-tuan, kita kena muhasabah diri kita. Muhasabah dan juga mujahadah diri kita balik kepada Allah ini tuan-tuan. Kalau dulu kita tuan-tuan, kita jarang-jarang ingatkan Allah ni. Maksudnya saya nak kerja. Sekarang Allah bagi rehat, KPP bagi rehat, duduk rumah. Nak kerja apa? Kerja beribadah lah. Allah suruh duduk kat rumah tu bukan suruh dia diam. Ibadah. Kalau dulu susah nak baca Quran, Ustaz saya sibuk kerja, okey, tak apa, masa kita KPP lah kita baca Quran banyak-banyak. Nak pergi mana? Kita duduk kat rumah je. Depan kita isteri kita, depan kita anak kita, baca depan-depan. Kalau perlu bacakan terjemahan dia, tafsir dia. Itu sebab kita disuruh balik pada Allah begitu tuan-tuan. Suruh balik pada Allah sebenarnya. Suruh sayang kepada Allah, cintakan Allah, cintakan Rasul. Jangan kita ni masa ada maulid je cinta Rasul, selawatnya macam nak gila. Masa ada keramaian saja, kita punya zikirku semangat. Kita ada majlis wirid, masa itulah kita zikir. Lepas wirid, hafah pun tak ada. Itu yang kita tak nak tuan-tuan. Kita nak, kalau boleh, macam kita duduk dalam bulan Ramadan. Kita dalam bulan Ramadan tuan-tuan, kita dah solat tarawih lain cerita. Kita lepas tarawih itu, kita baca tadarus Al-Quran. Buat macam itu kalau boleh, sepanjang masa. Bukan hanya bulan Ramadan aja kita buat. Bulan Ramadan itu tuan, dia tarbiyah pada kita untuk bulan-bulan yang lain. Tapi kalau bulan Ramadan je kita baca Quran sampai 3 kali khatam, semangat, bagus, tahniah. Tapi apabila lepas Ramadan atau sebelum Ramadan, habuk pun tak ada tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan, cakap tu pun sama juga 2 kali 5 je. Pandai cakap je pada orang, tapi sama je. Saya pun ajar diri saya dan pujuk diri saya. Kita sama-sama tuan-tuan. Jangan kita pandai bercakap, pandai berkata-kata, tapi tak beramal dengan ilmu yang kita dah ada. Ini rugi ni tuan-tuan. Sebab tu Allah kata, jangan kau dah tahu tapi kau tak buat. Itu satu. Sebab tu Allah kata, ingatkan kita, dalam Quran lagi ingat kita, aqimus solat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakin. Ayat itu semua dah familiar pada kita, dah ingat, dah masuk dalam otak dah. Dirikanlah kamu akan sembahyang. Kenapa tak cerita lain dulu? Dirikanlah kamu akan zakat dulu ke? Tak ada. Dirikanlah kamu akan haji? Tak ada.
dia mesti sembahyang dulu. Sebab apa tuan-tuan? Bab sembahyang. Bab sembahyang ini kita dengan Allah adalah sangat hampir. Bab sembahyang ini. Sebab tu kita disuruh sembahyang tuan-tuan. Sembahyang dan sembahyang. Tak kira sembahyang wajib ke, sembahyang sunat ke, sembahyang jenazah ke, sembahyang apa ke, sembahyang. Termasuklah sembahyang sunat mutlak dan seumpamanya. Sembahyang ini tuan-tuan, sebenarnya jiwa kita dihampirkan diri kita kepada Allah. Ini kalau orang nak tahu tuan, rahsia-rahsia sembahyang ni tuan-tuan. Jiwa kita ni akan dihampirkan. Bagi siapa ni tuan-tuan? Bagi orang yang dalam solahnya itu khusyuk. Ini memang Allah dah janji tuan-tuan, dalam Al-Quran pun dah mengatakan. Surah Al-Mu'minun pun dah mengatakan dan menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah Ta'ala, bukan kata saya. Maka percayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ni tuan-tuan? Berjaya. Siapa orang beriman? Orang beriman ni dia segala perintahnya dia buat. Segala perintah Allah dia buat. Dan segala larangan Allah Ta'ala ditinggalkan. Dia beriman kepada qada dan qadar. Dia beriman kepada hari akhirat. Dia beriman kepada Rasul. Dia beriman kepada para malaikat. Dia beriman kepada kitab-kitab. Dan lebih-lebih lagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia beriman. Maknanya dia percaya benda itu memang akan berlaku dan wujud. Contohnya macam hari kiamat. Ada setengahnya tak percaya adanya hari kiamat. Ada tuan-tuan. Saya jumpa dua kes. Ada ke hari kiamat, kata dia. Saya kata dalam Quran banyak mengatakan adanya hari kiamat. Yaumil akhir tu hari kiamat lah. Itu hari kiamat lah, hari pembalasan, hari kiamat. Yang mana kita semua ni akan mati dan akan dihidupkan semula di mana? Ni bangkitkan semula di padang mahsyar, dan kita sini akan pergi ke mizan untuk dibuat timbangan, dan kemudian akhir sekali kita akan meniti titian sirat. Ini semua hari kiamat dan berlaku. Dan tempat kita hanya dua je tuan-tuan yang bakal duduk untuk selama-lamanya. Satu syurga, satu neraka. Pilihlah tuan-tuan. Jangan sampai pilih pada neraka sudah. Na'udzubillah. Sebab itulah tempat yang akhir sekali yang kita akan duduk dan tak akan mati-mati lepas tu. Kalau dalam syurga nikmat belaka. Masa tu ada orang tanya saya, Ustaz, masa tu kita nak sembahyang lagi tak? Wah, bagus juga soalan tu. Hebat soalannya. Masa tu kita nak sembahyang lagi tak, Ustaz? Masa tu kita nak qiyamul lail lagi tak, Ustaz? Kata dia. Masa tu tuan-tuan, tak ada lagi qiyamul lail, tak ada lagi sembahyang 5 waktu, tak ada lagi solat Jumaat yang kena marah ni. Ada yang menengking, tak dapat masuk, menengking, marah pun ada. Tuan-tuan, yang itu hari lagi hebat tuan-tuan. Yang disuruh 3 orang saja solat Jumaat, solat 5 waktu, subhanallah, marahnya, macam dia tu orang kaki masjid betul. Dia punya marahnya tu, semangat. Tak dapat masuk masjid, marah. Saya nak solat, mana boleh, dihalang. Sabar je lah tuan-tuan. Ya, bagus. Nak ke masjid dapat pahala tuan-tuan. Tuan-tuan datang di rumah ke masjid tetap dapat pahala. Tak dapat masuk bukan soalan. Soalnya kita sekarang dalam keadaan darurat. Soalannya dalam keadaan darurat. Dapat masuk, alhamdulillah. Tak dapat masuk, pergi balik sembahyang kat rumah. Tak salah dan tak berdosa. Jangan kita menganggap benda ni, aku dah sampai pun aku tak boleh masuk. Ini sudah zalim ni, AJK nak buat kerja macam ni. Sudah, AJK pula di bedalnya. Tuan-tuan, kita ni manusia. Kita kena ingat bahawa Allah nak turunkan sesuatu bukan suka-suka tuan-tuan. Dia suruh kita berfikir, kenapa Allah jadikan begitu? Supaya kita ni dulunya tak pernah ingat masjid, kan dah bergaduh dengan masjid, nak masuk masjid kan? Dah mula sayang kat masjid. Mula sayangnya surau. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kalau boleh, kita kalau ada solat 5 waktu sekalipun, macam inilah kehadirannya tuan-tuan. Bukan hanya Jumaat aja hadir macam gini, punyalah ramai sampai nak gaduh-gaduh. 5 waktu pun samalah kalau boleh. Ini 5 waktu buat ada aja. Macam. Ini yang kadang-kadang tuan-tuan,
kita cek balik iman kita. Ni yang saya kata tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Maka berjaya orang beriman. Inilah yang dia katakan orang beriman, tuan-tuan. Apabila hatinya tertarik ke masjid, tercinta ke masjid, sayang ke masjid, inilah salah satu daripada orang beriman. Dan insya-Allah besok, tuan-tuan, di padang mahsyar besok, Allah akan beri kita naungan yang mana apabila jiwa kita tertarik dengan masjid, tertarik dengan surau, Allah bagi naungan dalam masa panas terik di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Yang memang pada ketika itu tak ada satu naungan pun yang akan menaungi kita, tak ada, kecuali amal-amal yang kita buat dekat dunia ini. Kalau kita amal yang kita buat dekat dunia ini baik-baik belaka, tuan-tuan, insya-Allah ada harapanlah cerah masa depan. Termasuklah, tuan-tuan, biasakan solat 5 waktu di masjid ini atau di surau ini. Sebab apa, tuan-tuan? Walaupun tak dapat masuk, jangan marah, tuan-tuan. Ini dalam masa ni masih lagi dalam keadaan perintah, senang cakap, yang boleh mudahnya perintah berkurung lah. Mudah faham. Tak boleh nak gerak mana-mana. Sebab tu sekarang, tuan-tuan, dikena jarak. Cuba yang biasa kan dia tak boleh jarak macam ni. Kan dia rapat gitu. Kenapa kita disuruh jarak? Supaya mengelakkan daripada benda-benda yang kita tak ingini berlaku, seperti wabak yang kita hadapi sekarang ini. Tuan-tuan, itu ada sebab-sebabnya. Kalau tak ada sebab, takkan Allah nak turunkan sesuatu musibah itu, tuan-tuan. Sebab tu kita kena sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, tuan-tuan, ini semua datang daripada Allah, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Jangan salah faham pula sebut je benda tu, siapa pula yang mati. Dia setahunya mati je. Apabila inna lillah wa inna ilaihi raji'un, orang matilah tu. Pakcik mana mati, makcik mana pula mati, siapa pula accident, siapa pula yang melanggar mati. Itu je yang dia faham. Padahal Allah sebut macam tu kan, apabila berlakunya musibah ni bukan mesti mati, tuan-tuan. Bukan mesti mati. Macam-macam musibah lah. Banjir besar ke, ribut taupan ke, pokok tombang 4 rumah ke, lepas tu bangunan tercabut ke, bangunan tombang ke, dan sebagainya lah. Jatuh dalam parit ke, jatuh dalam sungai ke. Ini semua musibah, tuan-tuan. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, kepada Allah juga kita kembali. Sama lah juga, tuan-tuan, kalau pinggan mangkuk yang di rumah kita tu, sama je. Kalau pecah, jangan marah pada orang yang pecahkan tu, sebab memang dah sampai tahap dia dah pecah. Walaupun baru beli semalam, pinggan kaca, gelas dan sebagainya pecah, atau cerik hari ni beli, besoknya bocor, contoh, janganlah marah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu Allah dah kata, setiap yang ada permulaan ada akhirnya. Macam kita lah. Setiap permulaan macam kita ni, setiap yang baru, semuanya akan binasa. Dalilnya tu, tuan, kulun setiap apa yang ada kat dunia ni, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya semua yang ada dekat dunia ini semuanya akan binasa. Hanya yang kekal, yang selama-lamanya ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kekuasaan dan kemuliaan. Hanya Allah Taala saja, tuan-tuan, yang kekal. Kita ni mana ada kekal? Tak ada. Tak ada orang pun hidup sampai 2000 tahun, tak ada. Tapi yang peliknya ada satu lagu. Ini lagu, tuan-tuan, nak hidup 1000 tahun lagi. Betul ke tak betul ni? Amboi, tak usah 1000 tahun lah, suruh dia 100 tahun dulu, boleh ke? 1000 tahun. Dia lagi satu lagu ni, dia kata dunia belum kiamat, kata dia. Tuan-tuan, seolah-olahnya dia boleh buat apa saja, dunia belum kiamat, kata dia. Dunia ini, tuan-tuan, macam mana pun akan berlaku kiamat, tapi bila, wallahu a'lam bisawab. Tapi jangan minta cepat. Sebab apa, tuan-tuan? Takut kita tak sempat. Tak sempat tu maksudnya kita bertaubat, tak sempat. Beramal ibadah, tak sempat. Berminta ampun dan bertaubat, tak sempat.
beramal dengan amal yang sebaik-baik mungkin, mengikut sunnah Rasulullah, tak sempat. Lepas itu tak sempat bertahajud malam, tak sempat lagi sembahyang qabliyah ba'diyah, sembahyang fardu mungkin okey, sembahyang sunat tak buat, tak sempat pula nak buat. Tuan-tuan, kenapa? Sibuk madang. Dalam KPP inilah kita, tuan-tuan, kau boleh tambahkan amal lah sepatutnya. Tapi sekarang ni agaknya semua dah boleh bersambung kerja dah. Tapi KPP tu cuma ikut SOP yang dibenarkan sajalah. Kerja dah mula kerja semua dah ni. Ada yang masih belum bekerja, adalah sedikit-sedikit. Saya rasa mungkin yang melangkah ke Singapura. Wallahu a'lam bisawab. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, kerja ke tak kerja ke, kita mesti ingatkan Allah sepenuhnya, tuan-tuan. Bila-bila masa pun Allah tetap nombor satu. Sebab apa, tuan-tuan? Saya ingatkan Allah nombor satu sebab Allah yang melahirkan kita atau menjadikan kita ke dunia ini sebagai utusan dan juga khalifah di muka bumi Allah ini. Kalau kita ni tak menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini, tuan-tuan, besok Allah tanya. Walaupun itu penyapu sampah sekalipun, dia pun khalifah juga, tuan-tuan. Jangan kata itu bukan khalifah. Dia khalifah kepada diri dia dan juga kepada ahli keluarga dia. Dia kena tanya. Walaupun dia tu penyapu sampah ke, ataupun dia ni hanya pencuci dan sebagainya, walaupun kerjanya itu, walaupun dia kerja pam minyak je saja sekalipun, tapi dia sebagai khalifah di muka bumi Allah ini, kena ambil tahu itu, tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya dan para jemaah sekalian, sempena Jumaat yang mulia pada hari ini, saya rasa melepas dalam masa KPP ini adalah tazkirah pertama saya rasa kita melakukan. Jadi kalau saya nak sampaikan perkara tadi itu, tuan-tuan, kalau benda-benda yang saya sampaikan tu mungkin ada yang tersinggung perasaan tuan-tuan, menyakitkan hati tuan-tuan, mungkin juga tersinggung ataupun melukakan dan sebagainya, saya mohon ampun maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Maklumlah saya pun manusia biasa, tak lari dia buat salah dan silap. Dan saya ingatkan sekali lagi pada diri kita semua kena balik pada Allah. Semua balik pada Allah, dan jangan lupa Allah, dan juga jangan lupa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan pesanan Allah dan pesanan Rasulullah lah yang membawa kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebab Rasulullah dah pesan pada kita, kata Rasulullah, aku wasiatkan kepada umatku dua perkara. Apabila umat aku pegang kepada dua perkara ini, dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kata Rasulullah, kitab Allah was sunnati. Kitab Allah tu Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran tu bukan hanya kena baca, tapi kena fahami, kena beramal dengan Al-Quran itu. Itu Al-Quran. Was sunnati maknanya apa yang aku bawa, ini ikutan aku. Apa yang aku buat, kau buatlah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita mampu buatlah, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita buat dua-dua perkara ni, insya-Allah Allah jamin kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya, dan insya-Allah bakal dapat syafaat Rasulullah, dan besar kemungkinan kita mendapat mudah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya nanti. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam dunia ini yang kita nak cari ialah keredaan Allah, dan besok di akhirat masuknya kita dalam syurga Allah. Di dunia kita cari keredaan Allah, bukan jadi keredaan manusia. Keredaan Allah. Apabila kita dapat keredaan Allah, insya-Allah dapat keredaan manusia. Tapi kalau dekat dunia kita tak dapat keredaan Allah, tuan-tuan, bermasalah. Masalah kita, tuan-tuan, dalam dunia, masalah. Itu yang ada duit banyak pun macam tak ada duit. Asyik susah aja hatinya. Hatinya asyik gundah gulana je. Sebab tu saya ingatkan, jangan kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sebab dua inilah perlu kita ambil perhatian dan kita kena bawa dalam hidup kita. Mudah-mudahan kitalah orang yang Allah pilih untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan, kalau apa yang saya sampaikan itu benar-benar belaka dan baik-baik belaka, ambillah ia sebagai panduan dalam hidup kita dan pedoman. Dan sekiranya ada yang tidak benar atau lari dari alasan yang sebenar, saya mohon ampun maaf. Itu merupakan kelemahan dan juga kejahilan saya sendiri. Kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ataupun wabak yang sentiasa melanda negara kita ini dihapuskan dengan serta-merta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga negara Islam yang terkesan dengan COVID ini juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimusnahkan COVID ini sampai bila-bila, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebahagiaan Allah dunia dan akhirat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب الخير، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب الصحة، أبواب البركة، أبواب السلامة، أبواب الرزق، أبواب العلم، أبواب الجنة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.